Assalamualaikum. Hai. Apa lah? Aku lupa nak start macam mana. Oh, okay, ingatlah. Hari ni aku nak share satu pengalaman di mana aku kena sengat dengan COT. Well, basically bukan dia sengat aku. Dia secara tak sengaja lah kot sengat aku. Kisah ni berlaku beberapa hari sebelum aku start eksperimen yang aku jumpa Kiki tu. So, beberapa hari sebelum tu, aku kena collect sampel satu tapak Sulaiman ni, kita orang panggil dia COTs ataupun Crown of Thorns Starfish. Aku takkan sembang pasal COTs. Mungkin aku boleh buat satu lagi video tentang COTs, tapi next time lah kot, bukan dalam video ni. So aku kena collect beberapa sampel untuk eksperimen aku tu. Kalau korang tak tahu, COT ni berduri dan duri dia tu poisonous lah. Dia bukan toxin tapi dia poisonous. Apa beza toxin dengan poisonous? Entah lah. So anyway, 20 ekor COT ni aku kena collect banyak kali. Sebab dalam satu dive site, aku mungkin akan jumpa dalam 4 ekor. Paling banyak pun yang aku jumpa ialah dalam 10 ekor dalam satu dive. So aku dive dalam 3 kali kot, tak silap aku tak ingat lah. Dalam salah satu daripada dive tu, aku tak ingat yang mana, aku turun lah macam biasa. Bila aku turun dengan kawan aku, supervisor aku dengan 2 orang student master. Total 4 orang turun sekali untuk collect COT. Kita orang turun dekat dive site tu cari COT. Disebabkan COT ni berbisa, waktu kita korang nak collect COT tu, kita orang kena pakai satu besi tau. Besi tu kita orang panggil dia tank banger. Fungsi utama besi tu ialah untuk ketuk tank yang kat belakang diver tu untuk keluarkan bunyi dan bagi isyarat kepada diver yang lain. Tapi pada masa sama, besi tu juga digunakan untuk collect sampel COT tu dan masukkan dalam jaring. Kalau korang tengok video yang aku tunjuk ni pun, proses di mana kita orang collect COT daripada kawasan coral masuk ke dalam jaring tu, kita orang buat sangat-sangatlah berhati-hati. Kita orang tak contact directly dengan tangan kita orang pada COT tu untuk mengelakkan kena sengat dengan duri-duri dia yang banyak tu. Bila dah masukkan COT tu dalam jaring, pada masa tu supervisor aku tak percayakan aku untuk collect COT tu. Jadi dia tolong collectkan sampel aku dan masukkan dalam jaring. Tugas aku ialah untuk jaga dan ikat jaring tu supaya COT tu tak terlepas untuk dibawa naik ke atas boat nanti, dan finally bawa ke tempat eksperimen aku lah. So tugas aku waktu tu dive sangat simple. Tolong supervisor aku masukkan sampel COT aku dalam jaring dan jaga jaring tu supaya tak terbuka. Itu je tugas aku. Sangat-sangat simple. Aku akan cuba masukkan gambar kalau ada. Kalau tak ada, sorry. Kalau korang tengok gambar ni, aku pegang jaring yang ada COT tu dengan jarak yang jauh daripada aku tau. Sebab kita orang berenang secara vertikal. Aku seboleh-bolehnya cuba nak elakkan duri tu kena tercucuk dekat badan aku. So aku pegang jaring tu sangat-sangat jauh lah daripada badan aku. So lepas kita orang dah collect beberapa COT, aku tak ingat sebab benda ni dah lama. Kita orang naik. Masa kita orang naik kat surface tu, air masa tu bergelora tau. Time ni lah shit gotta be real lah masa tu. Waktu kita orang kat surface, boat tak ada masa tu. Boat ada jauh sikit lah. Apa supervisor aku buat, dia suruh kita orang stick together sebabkan laut masa tu bergelora kuat. And then supervisor aku tiup whistle dan lambai, boatman sampai. During that period, boat sampai ke tempat kita orang surface tu, aku tak tahu kenapa ombak air laut masa tu kuat bergelora. So tangan aku dengan sedaya upayanya pegang macam ni tau, supaya aku nak jauhkan jaring tu daripada kena badan aku kan. Entah macam mana, aku rasa macam tergesel sikit kot. Jaring tu macam tergesel sebab ombak kan. Bila boat tu dah sampai, supervisor aku suruh aku masukkan sampel tu dulu ke dalam boat. Aku bagi jaring tu dekat boatman, and then kita orang pun siap-siap naik atas boat. Masa aku nak naik boat tu, aku tak tahu kenapa kaki kanan aku rasa macam lengah. Lengah yang macam baru lepas bersukan macam tu. So aku macam mungkin sebab aku dive kot. Dive dah lama, so mungkin aku lengah kat situ kan. Kau pedal fin tu lama sangat, mungkin aku lengah dekat situ lah. Mungkin. So aku nak naik boat, and then kita orang transfer sampel aku tu dekat eksperimen aku, simpan COT ni dalam sangkar dorang. Waktu tu pun dah macam pukul 6 nak dekat pukul 7 lah. So makin gelap. Petang tu bila dah sampai dekat atas darat, dekat pulau, bukalah baju, buka seluar, aku perasan dekat peha kanan aku ada 3 titik hitam bengkak. Masa tu aku dah mula cuak gelabah kan. Oh ya, faham ada 3 titik hitam ni kan. Bila aku sentuh 3 titik hitam yang bengkak ni, sakit lah, rasa sakit. And then kaki aku mula start rasa lemau. Aku mandi-mandi siap semua cepat. Waktu makan malam, aku pergi jumpa dengan student master yang seorang tu. Aku tanya dia, macam mana kalau kena duri COT tu kan, kalau kena dekat badan kita, apa kan jadi kan? Dia rasa macam mana kan? Dia cakap kalau kena, mungkin kena macam lebam, kena cucuk. Sudah, time tu aku dah gelabah kan. Memang aku dah kena ni kan. Atau aku cakap dia, oh lebam yang macam ni ke? Aku angkat aku punya seluar, aku tunjuk kat dia peha. Atau dia tengok aku,
Ni waktu bila kena ni? Aku cakap dia, ni mungkin waktu dekat surface tadi nak transfer COT ni naik kat atas boat kot. Waktu tu kan macam laut bergelora kan, ombak kuat. So waktu tu aku bergeser-geser terkena. Lepas daripada kita orang sembang tu, kita makan duduk. So bila dah habis makan, kau nak bawa makanan yang dah habis makan tu nak pergi basuh lah kan. Masa tu kaki aku sebiji macam dalam cerita Mr. Bean yang episod dentist tu, yang mana dentist tu kena cucuk ubat bius kat peha dia. Kaki aku tak boleh bergerak langsung sebab lemah. Dia jadi macam lemah, lengoh, letih. Kaki aku belah kanan aku memang tak boleh nak support berat badan aku lah. Time tu aku menggigil. Student masa tu cakap, kau relax jap, kau duduk dulu, take time. Kalau tak boleh kita akan papah kau naik ke bilik nanti. So kita orang duduk sejam dekat situ sembang-sembang. Masa tu dah malam, aku pun dah penat. Aku cakap dengan dia aku nak masuk tidur. Aku cuba bangun tak boleh. Ada papa aku masuk bilik tidur. Malam tu pun aku tidur macam biasa. Waktu dah kena sengat tu, aku tak rasa sengal macam berdenyut ke apa, tak. Aku tak rasa. Aku tidur lah macam biasa. So the next day pagi, aku bangun, aku buka tengok bengkak tu macam dah makin surut. Cumanya kalau aku bagi pressure dekat kawasan yang kena cucuk duri COT tu, dia akan ada rasa macam sakit lebam lah, tapi taklah berdenyut kan. So okey lah. Sebab the next day aku dah kena start eksperimen aku. So nak tak nak aku kena turun untuk buat eksperimen aku lah kan. And then aku start lah buat kerja eksperimen aku sampailah habis. Sampailah beberapa hari kemudian, aku punya bengkak tu surut dalam hari ke-5 ke hari ke-4 selepas tu. Selepas daripada kena sengat tu, bila dah balik ke darat, dah semua settle, aku balik ke darat, jumpa balik student master tu. Aku tanya dia pernah kena sengat tak? Dia kata dia tak pernah kena sengat, tapi kawan dia yang buat master tentang COT tu pernah kena sengat dan reaction dia lain daripada aku. Aku tak boleh berjalan dan kaki aku tak boleh nak bergerak. Okey lagi, student master yang kena cucuk dengan duri COT tu, dia punya reaction berbeza. Yang dia cerita kat aku lah, kalau tak betul tipu dia lah, tipu aku lah, aku tak tahu kan. Dia cerita petang tu diorang collect sampel, kawan dia tu kena cucuk. Malam tu kawan dia yang kena cucuk dengan duri COT tu jadi mabuk macam minum arak. Dia cakap merapu, cakap macam orang minum arak, dia kata. And then lama tak lama dia akan terlelap sendiri sebab dia penat, and then dia tidur. So kat sini menunjukkan COT tu poisonous, yes, tapi reaction dia tak membawa lethal lah, tak membawa kepada kematian. Pada masa sama, reaction terhadap poison COT ni berbeza mengikut orang. So itu saja. Aku harap video ni bermanfaat kepada korang. In case kalau korang pergi snorkeling in the future, kalau nampak COT tu, korang dah tahu dah worst case scenario korang macam mana. Mungkin kalau korang kena cucuk kat tangan korang tak boleh gerak ke, ataupun mungkin kalau korang kena cucuk, worst case scenario jadi mabuk macam student master tadi lah kot. Aku nak dengar apa pendapat korang tentang cerita aku ni. Adakah korang rasa mungkin boleh lagi teruk, atau mungkin aku punya antibody ataupun reaction poison COT terhadap aku tu sangat tinggi, so aku boleh nak kawal lagi. Aku mengalu-alukan komen korang. Do share this video to your friends supaya kawan-kawan korang pun tahu macam mana reaction kalau kena sengat dengan COT. Kalau korang share dekat Instagram, Insta Story, dekat Twitter, korang boleh tag dan mention aku. And yeah, itu saja. Bye.